kita akan tanya, kalau kita memilih menjadi orang mukmin, kita akan dapat apa dalam kubur nanti? Yang pertama, kita akan dapat kebahagiaan yang tiada kesedihan sepanjang kita berada malam pertama di barzah sampailah kita dibangkitkan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ni tanda-tanda kebahagiaan bagi orang mukmin. Yang pertama, bila kita masuk dalam kubur nanti, kita akan rasa apa dia? Rasa kebahagiaan yang amat sangat. Tak ada lagi rasa sedih. Kerana apa dia? Kerana kematian kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang di akhir perjalanan hidup dia dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia akan jadi bahagia terus dalam kubur. Kebahagiaan itu akan didapat dalam kubur ni. Orang mukmin dia tak akan rasa sedih walaupun sedikit keadaan pada diri dia. Kerana dia tutup perjalanan hidup ni dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur kepada Allah di atas nikmat peluang di mana Allah masih lagi memberi pada diri kita untuk kita sama-sama memahami tentang satu suasana yang kita akan lalui dalam kehidupan kita nanti berdasar pada apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Syukurnya kerana kitanya diberi peluang untuk kita membuat persiapan supaya kita tidaklah waktu mana sampai di saat mana kita menghadap di hadapan Allah nanti tiba-tiba timbulnya satu penyesalan dalam kehidupan kita kerana kitanya tidak membuat persiapan di atas dunia. Yang inilah yang seringkali yang diulang dalam Al-Quran Al-Karim. Bagaimana orang dalam kubur ataupun orang yang berada di padang mahsyar, orang yang berada di saat mana diadili di padang mahsyar, mereka masing-masing sebut nak pulang dan nak hidup kembali di atas dunia. Yang ni kenapa jadi demikian jawabnya? Kerana kita di atas dunia ni tersilap langkah. Ramai di kalangan kita ni, tatkala mana kita hidup di atas dunia ini, kita rasa bahawa dunia ini kita rasa bahawa berakhir dengan kematian saja. Kita tak fikir tentang lepas pada mati kita ni macam mana keadaan yang kita akan lalui pula pada diri kita. Orang mukmin ni orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar menjadi orang yang cerdik. Sepanjang kita hidup ni jangan kita jadi orang yang bodoh. Orang bodoh ni orang yang bagaimana? Orang yang hidup dia hanya fikir tentang kehidupan untuk dunia. Dia tak fikir tentang nak hidup di akhirat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang dia sentiasa hidup dia mempersiapkan diri dia, man dana nafsah, menyiapkan diri dia, wa amila lima ba'dal maut, dan dia buat amalan untuk lepas pada kehidupan, lepas pada mati nanti. Wal ajiz, dan orang paling bodoh di kalangan kamu, manittaba'a hawahu, orang yang hidup sentiasa melayan hawa nafsu dia, wa tamanna 'ala Allah, kemudian dia letak angan-angan dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, kitanya jangan kita jadi orang yang bodoh. Jadilah orang yang cerdik. Orang cerdik ni orang yang dia sentiasa belajar dan belajar. Nak tahu apa benda yang akan berlaku. Lepas pada kita mati nanti, keadaan yang bagaimana kita akan lalui. Dan keadaan inilah yang kita sebut. Sampai peringkat kita cerita tentang azab kubur. Kita cerita tentang mengenai bagaimana saat sakarat yang kita nak lalui. Kemudian kita diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana saat roh kita ni nak dikeluar daripada jasad. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran banyak kali, walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kamu ada peluang, kamu tengok orang zalim saat mana dia melalui ghamaratil maut, melalui saat sakarat dalam hidup dia. Dan banyak hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran Karim yang ajar pada kita masa tu merupakan masa yang penting. Kemudian macam mana saat mana roh kita, mula kita tengok jenazah kita diusung. Kemudian jenazah kita dimandi. Kemudian kita nampak jenazah kita ni dibawa untuk sampai ke kuburan. Sampai kita rasa jenazah kita ni turun ke dalam kubur. Kemudian kita rasa saat mana himpitan kubur. Dan kita boleh nampak macam mana keadaan dalam kubur yang kita ditinggalkan seorang-seorang. Saat mana jenazah kita dah diturunkan, orang dah mula tinggalkan kubur kita, tinggal kita keseorangan dalam kubur. Saat tersebut, kubur kita ni menjadi taman pada taman-taman syurga kah? Ataupun menjadi kawah kepada kawah-kawah neraka? Ataupun gaung kepada gaung-gaung neraka? Malam ni, sebagaimana malam-malam sebelum daripada ni, kita bercerita tentang mengenai bagaimana keadaan mayat ataupun jenazah mukmin bila berada dalam kubur. Bila berada dalam kubur ni, keadaan dia bagaimana? Keadaan orang mukmin ini sendiri. Kita akan tanya, kalau kita memilih menjadi orang mukmin, kita akan dapat apa dalam kubur nanti? Yang pertama, kita akan dapat kebahagiaan yang tiada kesedihan sepanjang kita berada malam pertama di barzah, sampailah kita dibangkitkan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ni tanda-tanda kebahagiaan bagi orang mukmin. Yang pertama, bila kita masuk dalam kubur nanti, kita akan rasa apa dia? Rasa kebahagiaan yang amat sangat. Tak ada lagi rasa sedih. Kerana apa dia? Kerana kematian kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang di akhir perjalanan hidup dia dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia akan jadi bahagia terus dalam kubur. Kebahagiaan itu akan didapat dalam kubur ni. Orang mukmin dia tak akan rasa sedih walaupun sedikit keadaan pada diri dia. Kerana dia tutup perjalanan hidup ni dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni tak mudah kita nak sebut. Ramai mana orang yang dia nak sebut, dia tak boleh sebut. Tak boleh sebut. Kenapa? Amalan dia tidak membantu pada diri dia untuk menyebut la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang dalam kubur ni kita belajar, bila kita jadi orang mukmin dalam kubur tu kita akan sentiasa bersolat dan bersolat dan bersolat. Sebahagian di kalangan orang dalam kubur ni, mereka sedang buat apa dia? Mereka sedang bersolat. Solat ni kenapa solat? Kita kata solat, dia mereka kena buat amal lagi ke? Tak. Solat itu tanda lambang kebahagiaan pada seseorang. Sebab tu kalau kita nak tahu kita ni bahagia tak bahagia, kita tengok ada solat kita. Kalau kita jaga solat kita, tanda kita bahagia. Tapi kalau kita tak boleh jaga solat kita, tanda kecelakaan dalam kehidupan kita. Orang mukmin dia kena jaga solat. Solat. Kenapa? Solat ni akan menjadikan pada seorang tersebut bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, tatkala mana berhadapan dengan ujian yang banyak dalam hidupnya, Rasulullah akan panggil Bilal bin Rabah. Arihna bis salah ya Bilal. Jom kita membahagiakan hidup kita dengan kita solat, wahai Bilal. Jom kita solat, Bilal. Bila kita solat, kita jadi bahagia. Kita akan jadi bahagia. Ini simbol kebahagiaan hidup. Tapi kalau kamu tak solat, kamu tak jaga solat dalam hidup kamu, kamu jangan harap kamu akan jadi bahagia. Tak bahagianya orang yang tak solat. Allah tak jadikan kebahagiaan dengan kemaksiatan. Antara maksiat yang besar yang sedang dilakukan oleh kita atas dunia ni apa dia? Meninggalkan solat. Meninggalkan solat maknanya kita menanggalkan kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Bila kita bahagia, di dunia ni pun bahagia dengan solat. Dan kita masuk dalam kubur nanti, menunjukkan bagaimana kebahagiaan. Sehinggakan solat itu menjadi satu kehidupan waktu mana kita dalam kubur nanti. Itu cerita panjang kita sebut sebelum daripada ni, sehingga didoakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah supaya memberi peluang waktu mana dalam kubur nanti untuk mereka solat.
Dan yang ketiga malam ni para penonton sekalian, yang kita nak sebut, orang dalam kubur ni dia akan sentiasa membaca Al-Quran Karim. Baca Al-Quran. Bacaan Al-Quran ni berlaku walaupun berada dalam kubur. Kenapa Al-Quran? Kita tanya. Sama juga dengan solat tadi. Orang yang boleh baca Quran ni, orang yang hidup dia bahagia. Dalam hidup kita. Siapa-siapa yang dia beri peluang oleh Allah untuk melagukan Al-Quran, membaca Al-Quran, di bibir dia ada Al-Quran, dalam dada dia Al-Quran, tanda orang ni orang yang bahagia. Orang yang Allah bahagiakan hidup dia. Ini cara demikian. Anda dia bahagia lagi bila? Terbawa-bawa sampai dalam kubur. Terbawa-bawa sampai di padang mahsyar. Terbawa-bawa dalam hidup dia, sampailah dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan daripada mana? Al-Quran. Dalam kehidupan. Dalil dia, kat mana dalil dia? Ibn Jarir dalam At-Tahzib Al-Athar daripada Abu Nu'aim menuturkan riwayat daripada Ibrahim Ibn Simah Al-Muhalabi, dia mengatakan bahawa orang-orang yang pernah melintasi benteng di Asar mengatakan, ketika berjalan melintasi sekitar kubur Sabi Al-Banani, kami mendengar bacaan Al-Quran daripada kubur tersebut. Ada di kalangan sahabat yang lalu kawasan kubur Sabi Al-Banani, mereka dengar yang disebut dengan Al-Quran yang dibaca di dalam kubur itu. Allahu Akbar. Zaman sahabat-sahabat ni lah. Ibn Al-Mundah mengatakan bahawa Ahmad bin Muhammad As-Sulami menerima kabar daripada Abu Ahmad Yusuf Al-Khaffaf yang diterima daripada Al-Qadi Abu Ahmad menerimanya daripada Muhammad bin Ibn Ja'far Ibn Muhammad Ash'ari. Ash'ari mendengar daripada Salmah bin Syabib pernah mendengar daripada Abu Hamad Al-Haffar. Dia menuturkan, pada hari Jumaat tengah hari, aku masuki kawasan kubur. Aku tidak melintasi suatu kubur, melainkan semua aku mendengar daripada kubur itu bacaan Al-Quran Karim. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang hidup dalam keadaan yang mereka sentiasa membaca Al-Quran Karim, tatkala mana mereka meninggal dunia, dalam kubur mereka meneruskan bacaan Al-Quran Karim tersebut. Allahu Akbar. Ni kena ada. Sebab tu saya sebut pada kita semua ni, makanan, kalau kita hidup atas dunia ni, kita perlu makan untuk jasad kita ni. Berapa kali sehari kita makan? Kita makan 3 kali 4 kali sehari. Demikian juga dengan roh kita. Roh kita perlu diberi makan. Macam mana nak bagi makan pada roh ni? Kita baca Al-Quran Karim. Bila banyak kita baca Al-Quran Karim, menyebabkan roh kita ni semakin hidup. Lagi kita tak baca Al-Quran, lagi itulah roh kita ni akan menyebabkan malak tak bermaya. Tak ada kekuatan pada diri kita demikian. Oleh demikian dalam hidup kita ni, bacaan Al-Quran dibiasakan pada kita untuk membacanya. Demikian juga riwayat daripada Ibn Abbas bahawa sebahagian sahabat Nabi SAW pernah mendirikan kemah di atas kubur. Ada sahabat-sahabat ni, dia buat kemah dekat dengan kawasan kubur ni. Mereka tidak mengira bahawa tanah itu adalah kubur. Kerana mereka tak sangka yang mereka buat kemah tu atas kubur. Kan kadang-kadang orang berjalan je, bila berjalan-jalan tengok ada kawasan lapang sikit, mereka pun kata sesuai dah kot, kita buat kemah kat sini. Mereka buka kemah. Bila buka saja kemah di kawasan tersebut, rupa-rupanya bawah tu ialah tanah kubur. Bila mereka ternyata di dalamnya terdengar orang yang membaca surah Al-Mulk hingga habis surah Al-Mulk tadi. Allahu Akbar. Bila nak tidur malam tu dengar suara daripada dalam tanah tu bacaan surah Al-Mulk. Allahu Akbar. Berani sahabat-sahabat ni. Kalau kita lah lari lintang pukang terus dah, kita tak berani tidur dengar dalam tanah bunyi suara Al-Quran misal contoh. Orang Melayu kita lari terus, tak kena gaya. Kerana apa dia? Kerana takut tertidur atas kubur. Memang betul, dalam tu kubur orang membaca Al-Quran Karim. Para sahabat bila dengar begitu, datang cari Rasulullah, cerita pada Rasulullah dan beritahu pada keadaan itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, dia surah Al-Mulk adalah surah Al-Munjiyah. Rasulullah sebut, yang kamu dengar surah yang dibaca surah Al-Mulk tu surah Al-Munjiyah, surah yang menyelamatkan. Kemudian dan surah Al-Mani'ah yang penghalang daripada apa dia? Yang menyelamatkan daripada azab kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Menandakan bahawa di dalam kubur ni, dalam kubur, kalau kita tanya orang dalam kubur ni dia buat apa nak sampai berlakunya kiamat nanti, orang mukmin dia akan sentiasa baca Al-Quran. Kedengaran Al-Quran yang dibaca, sama ada mereka baca di
di tempat mereka di dekat dengan arash Allah dalam burung yang berterbangan, ataupun Allah hantar roh mereka baca Quran dalam kubur itu sendiri. Kedengaran Al-Quran yang baca. Dalam Ar-Ruh, Al-Qasim As-Sa'idi mengatakan ini merupakan penegasan Nabi SAW bahawa seorang mayat yang membaca Al-Quran di dalam kuburnya. Sementara Abdullah pernah diberitahu mengenai hal itu dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Abdullah pernah tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami pernah dengar suara dalam kubur baca Al-Quran. Dengar suara dalam kubur tu baca Quran. Macam mana ya Rasulullah?" Rasulullah SAW jawab, "Ya betul. Orang dalam kubur dia akan di antara amalan yang mereka buat ialah membaca Al-Quran Karim. Dengan syarat di atas dunia ni pun kena rajinlah baca Al-Quran. Jangan atas dunia kita tak rajin, bila kita mati nanti kita mengharapkan orang baca Quran untuk diri kita. Ini satu kesilapan dalam hidup kita. Ramai di kalangan kita ni begitu. Atas dunia malah baca Quran. Orang tanya dia, "Kenapa tak baca?" "Tak apa, budak tahfiz ramai." Dia sebut demikian. Bila dia mati, dia harap budak tahfiz yang datang baca Quran untuk dia. Yang dia sewaktu mana dia hidup, dia tak baca. Jangan. Kita ni kena boleh baca Quran. Saya ulang banyak kali pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan ada seorang pun yang mati di saat mana dia sedang tak boleh baca Al-Quran Karim. Kerana kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk je dalam kubur. Confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Menghadap depan Allah tu malaikat tanya terus, "Quran boleh baca?" "Tak boleh." WhatsApp boleh? Dia jawab. WhatsApp boleh, Quran tak boleh baca. Facebook boleh baca, Quran tak boleh baca. Tuan-tuan tak beralasan. Tak ada alasan tuan-tuan. Sekarang saya tengok ramai orang mengajar Al-Quran dalam Facebook. Dan ramai orang mengajar Quran dalam YouTube. Kalau tuan-tuan malu nak pergi menghadap dengan orang-orang yang mengajar Quran cara berdepan, tuan-tuan boleh belajar. Dalam Facebook boleh belajar, dalam YouTube boleh belajar. Tak ada alasan untuk kita tidak belajar. Dalam suasana masyarakat kita, yang semua boleh belajar, tiba-tiba kita tidak belajar. Kemudian Ibnu Al-Mundah, Abu Ahmad daripada Al-Hakim daripada sanad yang dhaif menuturkan riwayat daripada Talhah bin Ubaidillah. Dia bercerita sebagaimana berikut. Sanad ni sanad dhaif, tapi cerita dia membawa kebaikan pada kita. Dia bukan maudhu', tidak maudhu'. Tidaklah hadis yang maudhu', tapi sanad dia sanad yang dhaif. Lalu dia cerita begini, "Aku hendak mengambil untaku dalam hutan, tapi sudah larut malam." Cerita dia, "Aku bermaksud menuju ke kubur Abdullah bin Amr bin Hizam. Aku sendirinya, tujuan aku nak bawa unta ni nak pergi ke kubur Abdullah ibn Amr bin Hizam. Lalu terdengar olehku bacaan Al-Quran di dalam kubur tersebut." Bila sampai pada kubur Abdullah ibn Amr bin Ibn Hizam ni, aku dengar suara dalam kubur tu sedang membaca Al-Quran. Sebelumnya, aku tidak pernah mendengar bacaan yang lebih baik daripadanya. Belum tu aku tak pernah dengar bacaan lebih baik daripadanya. Aku segera menemui Rasulullah SAW dan aku ceritakan hal itu pada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, "Itu adalah Abdullah. Bukankah engkau tahu bahawa Allah telah mencabut nyawanya?" Rasulullah SAW sebut pada sahabat ini sendiri. Dia kata, "Tidakkah kamu tahu bahawa dalam Allah telah mencabut nyawanya dan diletakkan Abdullah bin Hizam ni dalam pelita yang terbuat daripada batu permata dan batu yang mulia. Dalam roh dia ni, dalam kelipan-kelipan yang indah. Dia mengantungkan di tengah-tengah syurga. Jika malam tiba, arwahnya itu telah kembali kepada hal itu masih terus berlangsung sehingga apabila terbit fajar, arwah dikembalikan lagi di tempatnya semula." Rasulullah SAW cerita demikian. Nak sebutnya bagaimana keadaan bagi orang yang dalam kubur ni sentiasa membaca dan baca Al-Quran Karim. Ini nak sebut gambaran besarnya keadaan bagi orang yang meninggal dunia dalam kubur, dianya sentiasa dibacakan Al-Quran dan dia membaca Al-Quran, bukan dibaca Al-Quran, tapi dia membaca Al-Quran Karim pada diri dia. Allahu Akbar. Kemudian disebut lagi tentang daripada Ikrimah Ibnu Al-Mundah menuturkan, orang mukmin itu diberi mushaf kitab Al-Quran di dalam kuburnya, lalu dia membacanya. Allahu Akbar. Ini nak sebutnya gambaran bagaimana orang mukmin bila masuk dalam kubur, walaupun dalam kubur
diberi kitab Al-Quran. Diberi kitab Al-Quran di dalam kubur dan dia membacanya Al-Quran Karim. Maknanya apa dia? Dia bukan sedang buat amalan. Dia sedang berpesta kegembiraan. Itu beza dia panggil. Kita kata baca Quran tu dia buat amalan ke? Tak, bukan dia buat amalan. Tapi baca Quran tu tanda kegembiraan. Tanda kebahagiaan. Tuan-tuan jangan ingat macam orang kita kan. Dia kata makan tu untuk mengenyang ke? Tak, makan tu tanda apa dia? Kalau kita nak sebut tanda pada diri dia, dia bahagia. Dia boleh makan. Dia bukannya, kalau kita tanya, macam mana dia dapat nikmat sebegitu? Kita kata itu tanda kebahagiaan. Ya Allah bagi. Ada dalam hidup kita ni, dia bukan kita buat satu amalan itu untuk satu yang lain. Tak. Tapi kita buat amalan tu kerana apa dia? Kan tanda kita bahagia. Sebut macam mana? Kadang-kadang di kalangan kita kan, ada di kalangan kita ni, bila kita bagi hadiah, bukan maksud hadiah tu yang utama, tapi memberi tu yang utama. Dia panggil demikian. Dapat diberi itu pun satu nikmat. Macam tuan-tuan dapat dengar kuliah ni kan. Dia tak semua orang dapat dengar kuliah ni. Ada orang yang dia tak tahu pun. Ada ke kuliah ni? Orang yang dapat dengar kuliah ni, bukan sekadar dia nak kepada pahala. Dia dapat mendengar kuliah ni. Tapi, bila dapat dengar kuliah ni, tanda bahagia. Tanda Allah tunjukkan, kamu diberi kebahagiaan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kamu mendengar kuliah. Itu tanda dia panggil demikian. Saya nak sebut macam mana? Dalam hidup ni ada orang yang sedang berpesta dengan ibadah. Sebab tu kadang-kadang kita ni kita buat macam kita raya. Waktu mana kita raya tu kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanda apa kita nak tunjuk tanda kita bahagia? Bila kita takbir, artinya kita sedang rasa bahagia. Bahagianya dalam hidup aku. Demikian juga dengan orang dalam kubur. Bila dia baca Quran, tanda apa? Tanda dia bahagia. Allah bagi kebahagiaan dengan dia membaca Al-Quran Karim berterusan dalam kubur dia, sehingga kan dia tak sedar berlalunya masa-masa dunia ini, sehingga kan saat di mana dibangkitkan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nak sebutnya gambaran bagaimana orang dalam kubur ni Allah bagi nikmat yang sebegitu. Mengenai firman Allah Taala untuk mereka diri mereka sendiri, mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Mujahid sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nuaim mengatakan bahawa yang dimaksudkan adalah kubur. Dalam kitab Al-Qubur, Ibn Abi Dunya menuturkan riwayat daripada Bashar Ibn Al-Haris, dia mengatakan sebaik-baik tempat tinggal bagi orang yang taat pada Allah adalah kubur. Itu nak gambarkan tentang keadaan bagaimana orang dalam kubur, dia sedang buat apa dia? Membaca Al-Quran. 3. Yang keempat, orang dalam kubur ni buat apa? Kita akan tanya. Orang dalam kubur ni buat apa Ustaz? Dijawab lagi oleh alim ulama, orang dalam kubur sedang melakukan amalan salih yang pernah dia buat di atas dunia, lalu Allah teruskan amalan salih dia tu dalam kubur. Itu yang keempat. Allah jadikan demikian. Sedangkan dalam kitab Al-Qubur, Al-Hafiz Zainuddin Ibn Rajab mengatakan, Allah telah memuliakan sebahagian penghuni alam barzah dengan berbuat amal salih di dalamnya. Atas dunia ni kita buat amal salih apa dia? Atas dunia ni ada orang yang dia bangun tahajud malam. Ada orang yang dia baca Quran. Ada orang yang dia apa dia? Dia sembahyang sunat duha. Ni amalan soleh dia. Ada orang yang menderma. Amalan soleh dia. Ada orang yang tolong orang. Hidup dia kerja tolong orang je pada diri dia. Ni amal soleh yang dia buat dalam hidup dia. Baik. Segala benda yang dia buat amal soleh di dunia ini, diturunkan terus sampai dalam kubur dia. Itu cara amal soleh yang dilakukan. Dia berzikir, maka zikir itu berterusan dalam kubur dia. Meskipun dengan hal itu mereka tidak mendapat pahala lagi. Mereka buat tersebut dapat pahala ke? Tak dapat pahala. Tapi kerana amalnya telah terputus oleh kematian dia. Tuan kitab kita ni sebut demikian. Namun amal itu masih berterusan baginya. Kenapa amal itu berterusan? Itu simbol kebahagiaan. Sama dengan tadi juga. Dia bukan buat amalan tu untuk dapat pahala lagi, tak. Tapi bila boleh buat amalan itu, tanda dia sedang berbahagia. Berbahagia, orang yang berbahagia ni ditunjukkan macam mana cara dia berbahagia. Macam kita lah, kita hidup atas dunia ni, tak, bila kita tanda bahagia macam mana? Melompat, boleh balik kampung, PKP dah habis, misal contohnya. Ada orang yang sebut demikian. Tu tanda dia berbahagia, dia bertunjuk dengan bahagia macam demikian. Orang dalam kubur dia berbahagia macam mana? Dia meneruskan amalan salih. Tapi tak dapat dah pahala. Pahala tak ada dah. Tapi amalan tu dibuat untuk apa dia? Menunjukkan kegembiraan dalam kehidupan mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Dengan itu, dia dapat bersenang-senang di dalam berzikir kepada Allah. Bila dia boleh berzikir pada Allah tu, tanda dia ni bersenang-senang dalam kubur. Kerana tidak ada azab kubur. Dan dianya dalam keadaan menunggu saat untuk selangkah je lagi masuk dalam syurga Allah SWT. Confirm dah ahli syurga Allah, orang mukmin, dan berbuat ketaatan padanya sebagaimana yang dirasakan oleh para malaikat dan para penghuni syurga di syurga. Dilakukan amal soleh ini sebagaimana para malaikat yang tak reti nak buat maksiat pada Allah. Kemudian demikian juga ahli syurga yang tak reti nak lawan perintah Allah. Demikianlah orang dalam kubur ini, dia berbuat amalan soleh pada diri dia. Meskipun dengan hal itu mereka tidak mendapat pahala lagi, kerana zikir dan ketaatan itu sendiri merupakan kenikmatan yang lebih besar daripada seluruh kenikmatan yang ada di alam dunia ini. Bila kalian boleh berzikir, artinya kalian sedang mendapat segala-galanya atas dunia ini sendiri. Atau cara demikian yang kita kena faham dalam hidup kita. Bila kita boleh berpakaian pakaian mukmin, boleh solat sebagaimana solatnya mukmin, kemudian boleh kita buat amal ibadah sebagaimana buatnya amal ibadah orang mukmin, itu tanda kita ni sedang mendapat syurga di dunia ni lagi, dirasai di dunia ini lagi, belum lagi kita masuk dalam kubur itu sendiri. Ada orang tanya kan, boleh ke Ustaz kita dapat syurga dunia Ustaz? Boleh. Kan orang kita sebut rumahku syurgaku, misal contoh. Yang disebut demikian. Macam mana nak jadikan rumah kita syurga? Rasa nikmat syurga dah. Buat amalan soleh. Buat amalan soleh yang menyebabkan dalam rumah tangga kita ni, kita rasa nikmat. Allah sonok kan, masuk dalam rumah anak-anak baca Quran, laung ayat Quran. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Anak lelaki kita. Ataupun masing-masing kuat bacaan. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Riuh je rumah tangga kita, anak perempuan kita, keluarga kita, dengan ayat-ayat Al-Quran Karim, zikir-zikir, mereka sedang berbahagia dengan cara demikian. Ada orang kan, dia dirasa dalam hidup dia, bila dia boleh tengok saja, dia hisap rokok, berkepo-kepo lah hisap rokok naik. Orang kata, nampak bahagia, nampak? Sebut demikian. Padahal dia hisap rokok. Rokok apa jadi bahagia? Tak bahagia orang hisap rokok ni. Jangan ingat orang hisap rokok jadi bahagia. Jangan. Orang yang hisap rokok ni tak bahagia. Yang hisap ganja lagi tak bahagia. Yang hisap ganja, yang penagih dadah, penagih arak, pemabuk-pemabuk, hidup dia dalam keadaan kesengsaraan. Ni simbol kesengsaraan. Lawan Allah, buat maksiat, menyebabkan kita hidup sengsara. Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Muhammad Sariri, sebagaimana dituturkan oleh Ibn Rajab, mengatakan bahawa Syekh Abu Hasan Ibn Al-Husain Samiri, seorang Muslim yang saleh, memperlihatkan suatu tempat daripada beberapa kubur yang tidak pernah sepi. Lalu dia mengatakan, dari tempat ini kita masih akan terus mendengar bacaan surah Al-Mulk. Daripada kubur, kita akan dengar lagi ayat-ayat Al-Quran yang dibaca di dalam kubur ini. Menunjukkan kebahagiaan dengan amalan-amalan yang mereka buat di atas dunia, berterusan dalam kubur itu. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan tanya, saya tanya ayah kita, orang mati ni dia buat apa dalam kubur dia? Orang yang dah mati tu, dalam kubur dia, orang mukmin tu dia buat apa dia? Kita jawab. Mulai daripada malam ni kita boleh jawab. Baca Quran, mereka sedang solat, mereka sedang diberi nikmat di antara banyak benda yang Allah bagi tahu. Malam ni yang keempat, mereka beramal soleh. Diriwayatkan Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib dengan sanad daripada Isa Ibn Muhammad Az-Zawmari. Dia menceritakan, aku pernah bermimpi melihat Abu Bakar bin Mujahid Al-Mukri seakan-akan sedang membaca, dan seakan-akan aku berkata padanya, kamu telah meninggal tetapi masih boleh membaca Al-Quran. Seakan-akan dia menjawab, dahulu aku sentiasa berdoa kepada Allah setiap selepas solat dan pada saat khatam Al-Quran. Aku ni lepas pada semayang dan lepas pada khatam Al-Quran, mesti aku memohon agar Allah menjadikan aku termasuk orang yang boleh membaca Al-Quran di dalam kubur, sehingga akhirnya aku boleh membaca Al-Quran dalam kubur aku sekarang. Orang dalam kubur ni bagi tahu. Dia kata, aku dulu lepas semayang je aku tak tinggal. Lepas semayang je aku akan baca doa, ya Allah bagilah peluang untuk aku membaca Al-Quran dalam kubur. Kemudian lepas pada buat baca Quran je, khatam je Quran, habis je baca Quran, aku akan sebut terus, ya Allah bagilah peluang untuk aku membaca Al-Quran di dalam kubur. Dalam As-Sunnah, Al-Qalal menuturkan riwayat melalui Ibrahim Ibn Al-Hakam bin Ibn Abbas di dalam
di dalamnya terdapat kelemahan daripada ayahnya. Ayahnya menerima daripada Ikrimah. Dia mengatakan bahawa Ibnu Abbas pernah mengatakan orang mukmin diberi mushaf Al-Quran di dalam kuburnya, lalu dia membacanya. Juga diriwayatkan daripada Ibnu Al-Barra dan Rawdah melalui Hafs Ibnu Umar Al-Adani, di dalamnya terdapat kelemahan daripada Al-Hakam Ibnu Abban yang cerita tentang mengenai orang dalam kubur membaca Al-Quran Karim dengan amalan-amalan soleh yang mereka lakukan. 4. Yang kelima, orang dalam kubur buat apa? Kita akan tanya, orang dalam kubur buat apa? Kan ada di kalangan kita, malam Jumaat buat apa? Dia tanya demikian. Malam Jumaat buat apa? Kita pun jawab, mendengar kuliah, misal contohnya. Kita pun tanya balik, orang dalam kubur buat apa? Orang dalam kubur. Ni dijawab oleh apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dalam kubur buat macam ni, buat macam ni. Keadaan dia orang mukmin sedang buat begini. Yang kelima, mereka hanya sibuk dengan ilmu-ilmu, menambahkan lagi ilmu. Sibuk nak mendapatkan ilmu, nak dapatkan maklumat. Dalam kubur tu nak lagi ilmu. Setelah kematian Al-Hafiz Abu Al-A'la Hamdani pernah hadir dalam mimpi seseorang. Dia memperlihatkan berada di satu kota yang dikelilingi terdapat buku-buku. Orang yang rajin atas dunia ni baca, menambah ilmu ni, hidup dia dalam kitab saja. Dalam hidup dia ni, bila dia mati masuk dalam kubur, penuh dengan kitab-kitab, buku-buku yang penuh dalam kota dia. Dia ditanya mengenai hal itu. Dia menjawab, aku pernah memohon kepada Allah agar diriku disibuk dengan ilmu sebagaimana pernah aku lakukan semasa hidup. Orang di atas dunia ni kan, yang dia sibuk nak menambah ilmu, dia sibuk cari jawapan dalam kitab, buka kitab, cari jawapan. Ada masalah dia cari dalam kitab, menambahkan ilmu pada diri dia. Nak suruh sentiasa menambahkan ilmu. Akhirnya bila demikian, aku minta dengan Allah dalam kehidupan aku, dalam disibukkan dengan ilmu sebagaimana pernah aku lakukan semasa hidupku. Akhirnya aku pun menyibukkan diri dengan ilmu di dalam kuburku. Walaupun dalam kubur, Allah bagi lagi ilmu. Bagi ilmu pada diri dia. Ibnu Al-Mundah, Abu Ahmad Al-Hakim dengan sanad yang dhaif menuturkan riwayat Talhah Ibnu Ubaidillah, dia bercerita memberitahu begini. Dia sebut, aku mengambil untaku di hutan. Sama cerita tadilah. Maknanya sibuk dengan ilmu yang berlaku dalam kehidupan setiap orang mukmin. Kemudian yang keenam, orang yang dalam kubur ni, dia sedang buat apa dia? Menikmati syurga Allah. Menikmati syurga Allah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku tidur dan aku bermimpi melihatku berada di dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, aku pernah dalam keadaan aku tidur, aku mimpi, aku tengok tempat aku dalam syurga Allah. Orang dalam kubur, maknanya bila dalam kubur, menikmati setiap nikmat-nikmat syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di antara benda yang dilakukan dalam kubur, bila keadaan seorang tersebut, dia melakukan amal soleh di atas dunia, lalu dia dapat nikmat-nikmat dalam kubur, menikmati syurga Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung sikit lagi. Qul qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan, 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang
berniat untuk mewakafkan bangunan ini, tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini, untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita, kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.